Ya, kita pergi insya-Allah untuk ustazah sebagai panelis kedua. Soalannya adalah, okey, tadi kita dah bercakap tentang menantu dengan mertua. Jadi mungkin ustazah boleh kongsikan sedikit tanggungjawab dan peranan mertua terhadap menantunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Terima kasih Ustazah Nafisah yang Ustazah hormati, rakan panel pada petang ini yang berbahagia Ustaz Ilyas Ismail, yang Ustazah hormati, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mukminin, para guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah. Tadi Ustaz Ilyas kata ibu mertua, Ustaz dah seram dah dengar aku ada ibu mertua kat sini. Ya. Ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkhabar semua tuan-puan? Alhamdulillah. Ini kebanyakan yang datang ni, boleh tak angkat tangan sikit, Ustaz nak buat survey. Yang datang ini sebagai menantu, cuba angkat tangan. Okey. Yang datang sebagai ibu mertua. Okey. Bapa mertua? Bapa mertua. Menantu? Ya, mengelirukan dia soalannya ya. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah kira petang ini sembang santai lah ya. Tapi harapnya apa yang kami kongsikan ini sedikit sebanyak ia jadi panduan juga. Ini adalah masalah yang Ustazah rasa sebenarnya secara positifnya tidaklah bermasalah sangat pun di antara mertua dengan menantu. Tapi kalau tengok filem drama, seolah-olah jadi satu isu yang memang susah, yang memang parah. Dan bila kita lihat yang selalu diisukan masalah di antara mertua dan menantu, selalunya ibu mertua dengan menantu perempuan ke atau bapa mertua dengan menantu lelaki? Cuba jawab tuan-puan. Selalunya yang mana? Yang perempuan. Agak-agak sebab apa tuan-puan? Sebab ustazah jarang dengar ya orang datang ke, orang cerita ke masalah tu berlaku di antara bapa mertua dengan menantu. Setuju tak ibu-ibu sekalian? Kalau setuju baru kita boleh bincang. Ya, kalau tak setuju dah dibincang lah. Jadi kita nak tahu agaknya sebab apa tiba-tiba jadi masalah, sedangkan sepatutnya seronok. Kalaulah kita ada 5 orang anak lelaki, menunggu bertahun-tahun nakkan anak perempuan, tak dapat, Allah tak rezekikan. Tiba-tiba dengan jalan anak kita kahwin, kita dapat anak perempuan. Kita ada 5 anak lelaki, kita ada 5 anak perempuan. Kita tak sebut dah sebagai menantu. Masya Allah, Allah menjawab doaku. Aku minta kepada Allah agar dikurniakan anak perempuan. 20 tahun menunggu, asal lahir lelaki, asal lahir lelaki. Alhamdulillah ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Inna rabbi la sami'ud du'a. Tuhan mendengar doaku. Allah mengurniakan aku anak perempuan, tapi dengan jalan anakku kahwin dengan dia. Jadi sepatutnya tuan-puan sekalian rasa seronok, rasa bahagia. Tapi kenapa jadi sebaliknya pada beberapa keadaan? Kat sini Ustaz lihat dia ada 3 perkara. InsyaAllah kalau settle 3 perkara, seronoklah dengan menantu. Boleh jalan-jalan pergi shopping. Zaman sekarang zaman moden yang Ustaz ramai. Sebenarnya ramai mertua baik dengan menantu. Dia ramai yang baik. Ini mungkin cerita zaman-zaman 60-an, 70-an kot ya. Zaman ibu mertuaku Piramli dulu.
Zaman sekarang kalau nak tengok kawan-kawan pergi shopping, tanya ni siapa? Menantu I. Elok aja. Tapi ada 3 perkara. Yang pertama sebab apa? Kerana terlalu kuat bermain dengan emosi. Sebab tu orang lelaki tak selalu sangat menimpa benda ni. Tapi mak-mak ya, ini termasuk ustazah. Ustazah pun anak-anak tuan-puan dah dewasa dah. InsyaAllah mungkin setahun 2 lagi mungkin boleh dapat menantu lah. Sebab tu saya sebut kalau datang Singapura pun sambil-sambil tengok kat kau ada calon menantu. Tapi ni semua nampak calon mertua ni ya. Yang muda-muda tak nampak lagi ni ya, Masya Allah. Tak lama lagi ustazah kau akan jadi mertua juga. Jangan bermain dengan emosi. Tengok ya, nampak tu, tengok tu bang, anak menantu kita tak bangun-bangun, Ashabul Kahfi ke apa ya. Sebenarnya tak ada apa, tak ada isu pun. Kita dulu pun masa muda macam mana. Sementara nak baiki diri jadi baik memerlukan proses. Kalau kita boleh anggap menantu macam anak yang kita doa tapi tak datang dalam bentuk anak yang kita lahirkan, tapi datang sebagai menantu, pasti mindset itu akan membantu untuk kita berbahagia dengan anak menantu. Jangan main emosi. Dan orang lelaki berjaya kat sini sebab apa? Kita sama-sama maklum orang lelaki tidak terlalu diuji dengan emosi. Berbanding dengan kita kaum wanita, setuju tak sampai mana? Memang ya, kaum wanita memang sesuai dengan tanggungjawab peranan dan sebagainya. Emosi tu lebihlah sikit. Jadi bila emosi tu lebih, kadang-kadang dia jadi satu boleh jadi masalah juga bila kita tidak uruskan dengan baik. Jadi jangan dilayan emosi, itu yang pertama. Yang kedua, isunya apa? Hati masing-masing. Kalau kita pegang satu kaedah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita buat baik kepada orang lain, menantu kita, kita besok jadi mertua, menantu kita buat baik, sebenarnya kita sedang menyantuni diri kita dengan baik. Sebab sudah barang pasti menantu kita akan respon atas apa yang dia dapat daripada kita. Kita umpat keji dia depan anak menantu kita yang lain. Sekejap lagi dia pun buat grup WhatsApp lah, tapi tak masuk mak mertua dalam. Khusus untuk apa? Untuk mengumpat membawang. Sini sampai tak membawang kat Singapura? Sampai juga ya. Bawang merah ke bawang putih? Ya, maknanya subhanallah, kita akan dapat apa yang kita buat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita nak anak menantu kita hormat kepada kita, kita juga belajar menghormati dia. Ada satu kisah tuan-puan sekalian. Seorang menantu kahwin dengan anak laki-laki seorang perempuan. Bila kahwin lebih kurang 30 hari, berlaku perubahan kepada anak lelaki dia. Anak lelaki dia daripada orang yang malas pergi masjid, sekarang dah rajin pergi masjid jamaah. Lalu ibu mertua dia pun, dia datang kat menantu dia. Dia peluk menantu dia. Apa tadi Ustaz cakap tadi Ustaz? Yang cakap putih tu, touch. Dia peluk menantu dia. Dia kata terima kasih. Terima kasih nak. Saya 30 tahun mendidik anak laki-laki saya untuk jadi ahli masjid. Tapi nampaknya belum berjaya. Tapi kamu 30 hari kamu kahwin dengan dia, kamu telah berjaya menjadikan suami kamu sekarang ahli masjid. Apa jawab menantu dia? Menantu dia kata, mak, tidakkah mak mendengar kisah batu dan harta? Lalu anak perempuan dia pun cerita bagaimana ada satu besar yang menghalang jalan. Datang seorang laki-laki, dia pukul, dia ketuk batu tu supaya hancur sebab menghalang jalan. 99 kali ketuk, batu tak hancur. Tapi datang seorang yang lain, ketuk sekali je, batu tu hancur. Rupa-rupanya bawah batu tu tuan-puan, ni kisah hikmah, jangan tanya zakat negeri mana, bawah batu tu tiba-tiba rupanya ada apa? Ada harta karun, ada emas dan sebagainya. Sekarang pembahagiannya macam mana? Jumpa hakim. Sebab yang ketukan yang kali ke-100 tu kata, walaupun sekali, dia kata tu saya punya. Sebab saya ketuk, batu tu pecah, dia nampak harta.
Bila hakim dengar, tuan-puan, hakim kata apa? 99% daripada bahagian itu adalah untuk yang ketukan tadi. Seorang laki-laki yang ketuk 99 kali tapi tak pecah. Adapun 1% lagi adalah untuk kamu yang sekali ketuk. Sebab tidak mungkin kamu boleh ketuk yang sekali kalau 99 kali itu tidak berlaku. Jadi anak tadi jawab pada mak mertua macam tu. Jadi mak, saya hanyalah satu batu bata yang melengkapkan seluruh bata-bata, 99 batu bata ni kalau kita buat rumah yang mak telah pun letak, saya cuma melengkapkan. Subhanallah. Kalau inilah kita kata sikap ya yang dipegang oleh mertua dan menantu, agak-agak harmoni tak? Harmoni. Mak berterima kasih pada mertua, pada menantu. Menantu terima kasih pada mertua. Yang ketiga, tadi pertama emosi, kedua hati, yang ketiga kerana sikap. Sikap ni susah sikit lah nak ubah kadang-kadang. Kalau memang dah suka cerewet dia tuan-puan, takkan dah tiba-tiba berubah. Ya. Kalau dah cerewet pada anak, dengan menantu-menantu, dengan suami, dengan semua orang. Jadi bab-bab sikap ni kena dinasihatkan jugalah oleh ya suami si mertua. Macam mana nak cakap dah ni ya? Kalau ibu menantu, maknanya ibu mertua, ayah mertua dinasihatkan jugalah ya. Janganlah cerewet sangat. Pening siapa jadi menantu kamu.